Kalau misalnya kata kita berzikir tadi itu zikir tadi ketika itu dapat pahala, tapi ada amal yang kekal. Yang kekal sampai kita dah mati, kita tak buat lagi amalan itu, tapi pahala berterusan. Zikir tadi masa kita hidup kita berzikir, kita semayang, kita puasa. Bila kita dah mati, puasa tak boleh buat dah. Maka setakat itulah pahala puasa tadi. Tetapi ada amalan yang soleh tadi, amalan jariah, yang bila orang tu dah stop, tak menapah dah, tetapi segala amalan dia hidup lagi. Umur dia pendek dah, tapi amalan dia berterusan. Ini kita kata amal soleh ada dua. Satu amal yang semasa dia hidup dia beramal, dia kena fikir macam mana besok bila aku mati. Itu sebab masa dia muda tak banyak amalan yang baik, amal soleh. Bila tua dia sedar bertaubat kepada Allah, hartanya banyak, maka dia buat jariah supaya aku ini bila mati dah tak lama lagi. Sebab kalau umur kita 70, bila umur 70 biasanya baki umur kita tak akan sampai umur yang ada sekarang. Takkan kita baki ni melebihi daripada umur sekarang. Baki ni tentu paling tidak pun suku daripada sekarang. Kalau umur 70, suku dia 60, 90 panjang dah. Kalau umur 60, kalau 30, separuh 30, campurkan balik jadi 90 juga, pun tak sampai juga. Kalau umur 50 pula, daripada separuh 50 ni kok baki separuh daripada umur yang ada sekarang. Harap-harap baki tu separuh 75, itu memang ramai. Ada ramai itu kalau umur 50. Biasa umur 50 ni kadang-kadang dia dah dapat kesedaran, tapi ramai juga yang tak sedar lagi. Tapi ni cerita yang umur bila 60 ke atas dah pencin banyak masa, hartanya banyak, maka buatlah amalan jariah yang berkekalan. Macam contoh tadi amal soleh. Amal soleh ni contoh baca Quran. Ini saya dah banyak cerita dah tempat-tempat. Baru ni pun saya ceramah di Felda Johor, 2 tempat saya ceramah. Ada Muslimat pun saya sebut, semalam pun ceramah saya sebut. Contoh kita baca Quran. Ini sesuai kaedah untuk orang yang sibuk. Kuala Lumpur sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan kerja, pergi gelap, balik gelap. Masjid pun kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang, tapi banyak yang tak datang. Jadi apabila dia sibuk, macam mana nak baca Quran? Kita kata dalam Masjid As-Sabirin ni jemaah dia ramai. Saya buat pada kursus haji yang ramai jemaah. Okey, kita ambil 30 orang ataupun kita ambil 30 rumah. Kita senarai orang yang berminat ambil skim ini. 30 rumah ini kita ambil, kita ada 30 juzuk. Rumah nombor 1 baca juzuk 1. Rumah nombor 2 juzuk 2 sampailah juzuk 30. Satu hari kita boleh khatam Quran walaupun tak duduk bersama satu tempat, tapi baca di pejabat. Kita bagi tugasan kepada dia. Sebab kalau baca sendiri itu bukan tugasan. Sebab kita nak tugasan, dia rasa nak baca pagi boleh, baca petang boleh. Yang satu rumah satu juzuk ini pula sebab dia suami isteri, nak bagi 2 pun boleh. Ataupun 2 lai dia ambil, 2 lai suami, 2 lai bagi anak. Anak pula tak duduk dengan dia, duduk nun di Serdang. Telefon, mu ambil juzuk 1, muka surat sekian-sekian. Jadi maknanya walaupun dia jauh, ini cara online. Jadi dah keluarga tadi baca 1 juzuk. Mana 1 juzuk, besoknya pula dia baca pula yang tadi juzuk 1, dia baca juzuk 2. Juzuk 3 besoknya pula. Jadi bermakna sampai sebulan setiap rumah akan membaca 30 juzuk dalam masa sebulan, seramai 30 rumah. Bermakna 30 rumah tadi, kita bila ujung bulan kita berkumpullah pada rumah 1 tadi. Ambil rumah pertama ataupun nak berkumpul di masjid surau, kita buat khatam Quran. Untuk 30 rumah tadi 30 kali khatam kita baca. Bulan depan lagi kita buat lagi sampai setahun, sampai 2 tahun, sampai 5 tahun, sampai kita mati. Jariah tadi berjalan. Dia berjalan tadi, mana bila khatam sampai kalau pahala bacaan Quran tadi khatam juzuk untuk pada arwah polan bin polan yang sudah dah tak ada dah, tetapi dia sudah pun mengamalkan benda ini. Kata tadi amal yang soleh yang berterusan. Bagaimana pula kita nak kembangkan lagi? Okey, 30 rumah tadi
Saya pula ada tempat mengajar 40 tempat. Saya mengajar ni sampai 70 kali sebulan. Ada 2 kali, ada 3 kali. Jadi maknanya apabila kita ni 40 tempat, kita kata kalau 40 ni kita tawarkan 20 tempat dia sanggup buat. Yang 20 lagi dia tengok dulu apa kita buat. Jadi bila 20 ni makna kita satu tempat 30 rumah. Bermakna kita dapat 20 tempat, dapat kita 2 kali 3 600 rumah. 600 rumah bermakna sudah ada dalam rumah tadi, iaitu setiap rumah at least 2 orang. Bermakna dah ada 1200. 1200 ini pula kalau satu bulan tuan-tuan kita kenakan satu rumah untuk bayaran jariah RM10 saja. Satu rumah RM10 kedegang masuk tong tabung tadi, kita dapat satu karya tadi 300. Saya ada tempat mengajar saya 20 tempat, mana 300 kali dengan 2 dah dapat 6,000. 6,000 sebulan kali pula dengan setahun dah dapat 72,000. Kali pula dengan 5 tahun kita dapat dah 350,000. Mungkin boleh mencapai 500,000, setengah juta dalam masa 5 tahun. Dan apa nak buat 500,000? Cari satu tanah, kita dirikan pula mat tahfiz. Siapa yang nak bayar guru? Ini orang yang tadi 600 tadi ni, dia sentiasa menyumbang RM10 sebulan saja. Dia akan berkembang. Ini satu dana. Akhir yang 600 orang tadi pula dia ada harta nak wakaf pula, jadi satu yayasan. Mana orang tu dah tak ada dah, berjalan lagi, dah ada wadah. Bagaimana kalau Selangor ni pula seluruh masjid ada rangkaian ini? Bagaimana Perak pula? Saya rasa tak ada masalah dah kita ni. Tak ada masalah untuk kita meruntuhkan kebatilan yang ada. Yang cara lain buat cara lain. Yang ini kita kata melalui wadah Al-Quran. Kita kata jamaah Al-Quran. Atau nak lagi sedap bunyi kata kita ambil kelab Al-Quran. Ini orang main golf suka dengar ni sebab kelab-kelab ni, bukan? Sebab jemaah ni bunyi macam nak mati besok dia bunyinya, bukan? Bunyi kelab-kelab dia sukalah, bukan? Okey, kelab Al-Quran. Mana dia baca dekat golf dia? Hari ni I tak baca lagi Quran, I kena juzuk 15. Mungkin dia baca di pejabat dia, dia baca dekat di mana dalam perniagaan dia. Mana dia baca petang 3 line, tengah hari 2 line, dan malas orang tidur dia baca lagi. Komplit satu juzuk. Ini sesuai untuk orang sibuk yang kita nak tarik dia, nak supaya mendapat benda ini, kena buat satu rangka ketah kerja dia. Bermakna mesti duduk di bawah syu'bah dakwah dia. Jangan kita pisahkan dengan masjid. Jangan buat sendiri-sendiri. Kami ada kumpulan kami ustaz. Dan mesti daripada aliran masjid itu. Bermakna mesti ada. Jadi dah bergabung pula 30 masjid. Tempat saya mengajar letak di atas tadi penaung dia, contoh letaklah siapa-siapa pun, bukan? Bermakna kita boleh mengumpulkan insya-Allah dalam masa 5 tahun mungkin 1 juta. 1 juta ni kita cari tanah, kita benakan pula satu madrasah mat tahfiz. Sana anak-anak yang tadi ni, anak yang baca Quran tadi, cucu dia letak kat situ pula sebagai pewarisnya tadi. Jadi mana dia nampak dah rangka-rangka, kadang-kadang atuk dah tak ada dah, tapi jariah ni tadi, amalan soleh tadi berterusan. Ini kadang-kadang kita pergi masjid, pergi pejaman, kita malah nak fikir. Saya dah fikir dah benda ini, bermakna kita dah buat dah. Maka sambutlah tawaran ini. Makna kalau misal kata tak ada sambutan ustaz, berapa orang ada? Ada 20 rumah ustaz. 20 rumah pun boleh juga. Mana satu rumah baca 2 juzuk. Bermakna berjaya. Jangan menunggukan pada kita nak ramai orang. Sedangkan ini benda yang baik. Benda baik tu cabaran dia banyak. Saya pun bila benda ni berjaya ni besok, bayangkan rangkaian tempat ni baca Quran ni ramai ini. Bila Tok Guru ni dah tak ada besok, berterusan benda ni. Tuan-tuan, bukan untuk saya seorang, untuk tuan-tuan juga dapat. Bermakna kita umur dah macam ni, siapa kita nak harapkan? Kitalah kena merancang untuk kita. Anak-anak pun kita kena harapkan juga. Kita bagi kerja untuk dia. Dia pun seronok bila khatam Quran. Panggil orang tadi yang 20 ni tadi, yang nak tengok dulu apa kita buat. Oi, seronoklah. Dia pun masuk geng kita pula. Dia akan bertambah. Ini kata-kata amal yang salih. Boleh kita buat perangkat jiran kita, rumah kita.
Saya cerita di Felda, kalau tuan-tuan, kalau Felda ni buat, kalau dapat 14 tan sebulan kelapa sawit hasil, boleh menaik sampai 20 tan. Sebab Allah tengok baca Quran sini, Masya Allah, ada manusia kat sini, Allah bagi rezeki lagi. Itu sebab Allah nak tahu, Allah tahu ada manusia kat situ, tapi kita ni tidak beramal. Macam kita bila petir ribut, kita bang, bila bang malaikat dengar, oh ada manusia tu, Allah nak alihkan petir jangan kena, sebab ada orang bang, ada manusia di situ. Syaitan ni nak berlindung dengan kita. Kalau tuan-tuan di Felda ni baca macam tu, Masya Allah, saya rasa buah kelapa sawit sebiji besar gelas ni Allah bagi baja, bukan baja kemikal sahaja. Allah bagi kadang sel itu, ini kita kata haba positif. Bila kita ujuk Quran ni, kita baca, sebab di masjid ni banyak haba yang positif. Sebab kita buat baik di masjid, aliran tu dia touch pada badan kita. Sebab kita duduk di rumah, kita malas nak pergi masjid. Bila malas ingat kita letih ni, pergi tidur lah, boleh, kita boleh elok balik. Rupa bila pergi masjid, tadi letih, dah segar balik. Sebab apa? Sebab touch positif. Sebab tiap-tiap badan ni ada positif. Kita ambil positif orang, kita mana tas-tas lagi banyak hak positif. Saya bukan kuat, saya ceramah satu hari 3-4. Ini lepas ni pukul 10 ada tazkirah, ada lepas petang nak pergi Eco Resort, terus pergi Kuantan muzakarah haji. Jadi mana saya touch, saya dapat positif tuan-tuan, saya kuat. Bawa lagi pergi ceramah pukul 10, touch lagi, tengah hari lagi touch lagi, ramai, Masya Allah, tazkirah Jumaat, dia touch lagi semangat pergi Kuantan pula. Jadi mana dia touch. Balik rumah pula tengok isteri positif lagi, tengok isteri pula negatif. Tengok pula ampas kelapa kulit bawang atas kepala lagi negatif gitu. Bukan, dia pun kena bantu kita, kena positif. Bukan, jadi mana positif ni di mana lagi banyak, iaitu di Masjidil Haram. 4 juta jemaah baca Quran, Masya Allah. Orang balik Mekah tuan-tuan yang malas jadi rajin sebab dia dapat touch positif. Itu sebab bila ramai orang hari ni mendengar ceramah Ustaz Azhar Idrus, 70,000 melempar sampai keluar, remaja-remaja, dia touch positif tu ramai, dia naik semangat, menyebabkan pilihan raya lambat istihar. Sebab apa? Tengok ekonomi remaja ni tuan-tuan, 70,000, 80% remaja yang dengar. Remaja pula ialah pengundi tegar. Yang ini sampai sekarang belum istihar lagi. Sebab pergi ke mana pun ramai orang mendengar ceramah. Sebab kita wujudkan haba positif. Hari yang dia tu jadi negatif, hari kena penyakit murung. Dia jadi murung tuan-tuan. Sebab apa? Kita kuat tu. Kadang-kadang syiar itu, saya bercakap dalam konteks saintifik, dalam konteks agama tuan-tuan, memanglah kita mendapat hidayah. Tapi nak bagi orang faham, orang nampak benda positif, aliran itu dia touch tuan-tuan. Kita tengok orang kita negatif ke positif, kita kata alah aku masjid ni aku malas nak pergi, dia negatif. Pergi masjid jumpa orang yang negatif, jumpa lama dia jadi positif. Dia malas nak pergi, negatif, akhir jadi tinggal seorang, semua orang tak kawan dia, lama akhir kena penyakit murung, lama mati terus, tak ada amal soleh dia. Bukan, itu sebab kita ni rangkaian amal soleh kita ni, ramai orang bantu kita. Itu maknanya kita kata bila baca Quran ini bermakna dia boleh membantu, dia akan touch. Quran beri kesan, cahaya Quran itu. Itu sebab hari ini orang bagi syifa, dia malas macam mana baca Quran, Allah bagi dia sakit. Bila dia sakit, pergi hospital pun pergi x-ray 3-4 kali, tak dapat kesan. Doktor kata ini bukan masalah sakit yang saya tak ada ubat ni, pergi jumpa ustaz. Jumpa ustaz ini Harun din Darul Syifa apa semua, dia pergilah. Pergi bawa air sebotol mineral, kadang-kadang terlupa bawa air, ustaz tu jual air. Jangan kata ustaz nak cari duit, sebab itu nak menolong kita. Sebab jual pun RM1 je, bukan dia pun buka apa sakit. Tak tahulah ustaz tak boleh tidur malam, tak tenteram, buat kerja ni serba tak kena, tengok orang nak marah je. Kereta banyak datang BMW tu, Mercedes besar, duit banyak, tak apa, dia buka betul, baca Fatihah je, kita boleh baca. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tiuplah air, tutup, balik minum, selawat dulu. Boleh tambah ustaz, boleh, tu amat malas datang lagi lah tu, boleh tambah, tapi jangan bawa separuh, selawat dulu.
pendek ayat baca, tak payah panjang-panjang sebab ramai lagi orang nunggu kat luar tu. Bangku seorang dia sakit. Kadang-kadang ustaz tak larang nak baca ramai orang, kumpul air banyak-banyak, baca sekali je. Dah apa balik, bukan? Berkesan tuan-tuan, berkesan. Datuk Rendin dah pergi Darul Syifa tu, kumpul air banyak-banyak. Kadang-kadang di masjid dia mengajar penuh orang bawa air. Bila suruh cakap Quran kan tak mengaku, tapi bila sakit nak juga ayat Quran baca pun. Wah, air mineral ni tuan-tuan, bila dia baca Quran ada orang scan air ni, berubah mineral dia. Bagaimana Quran dibaca, dia touch pada badan kita, boleh mengubah jiwa kita. Orang sakit boleh sihat. Ada satu tok guru besar biasa baca doa sapu muka, dia tak sapu muka. Di rumah dia baca doa, dia sapu kat tiang seri rumah dia. Lepas sapu tiang. Anak-anak tengok pelik bapak aku ni. Buang terbiat ke apa. Nak jadi cerita, anak bangun tengah malam nak kencing tak sempat pagi, tengok tiang tu bercahaya. Bercahaya tiang sebab dia sapu tadi, sebab dia hembus tadi doa Al-Quran tadi, dia sapu ke tiang itu. Kita buat mungkin tak nampak, tapi ini para alim ulama, mau'izah, Allah nak memberi pengajaran kepada kita. Bayang tuan-tuan, sapu tiang boleh bercahaya. Hari-hari kita berdoa, sapu kat muka kita, bercahaya muka kita, dada kita bercahaya. Bagaimana baca kepada air, minum. Orang kena jin, sampuk syaitan, ustaz duk tarik keluar, degil syaitan, tak boleh. Kau kuat, aku kuat. Dia baca air, baca la'anzana pada air, bagi dia minum. Minum, lemah di dalam. Bila dah lemah kena air tadi, air Yasin, baca tarik keluar. Tak kuat engkau, lemahkan dengan ayat Al-Quran ni tadi. Jadi mana Al-Quran dia boleh touch pada diri kita. Bagaimana kalau kita amalkan? Masya Allah tuan-tuan, jangan haraplah kita doa ni bercahaya nampak macam tiang tadi. Kalau nampak bercahaya semua muka kita, tak susah nak menuhkan masjid sekarang ni. Penuh orang datang sebab pergi masjid muka bercahaya je, berjalan dalam gelap terang. Saya rasa TMB bankrupt. Bankrupt TMB, pengurusi buat kerja lain. Bal jual tak laku dah. Sebab Pak Haji rumah terang nampak. Alah cuti ni anak-anak semua balik. Semua terang sebab muka bercahaya berlaku. Lepas tu gelap. Gelap Tuan Haji tinggal seorang gelap. Buka satu lampu gelap lah. Bukan? Jadi Allah tak tunjuk hak benda-benda yang hak ghaibun ini. Benda-benda hak yang pelik ni Allah tak tunjuk. Tapi benda tu ada. Benda tu ada. Saya ada orang tanya baru ni tempat situ Tei Pusam. Dia tengok, dia kata orang Hindu cucuk lidah, cucuk tembus menembus, pegang kawadi tu. Ustaz memang pelik Hindu ni. Dah, itu kumpulan dia tak ramai macam tu. Cuba yang tengok tu Hindu tangkap suruh buat cucuk, berani dia? Tidak, dia pun lari juga. Dia pun bukan yakin macam orang tu juga. Orang ni pun berbulan-bulan tak makan daging, dia makan sayur aja. Jadi maknanya terpilih. Macam kita lah ulama-ulama. Bukan semua Hindu-Hindu tu percaya cucuk lidah tu. Memang dia percaya, tapi suruh dia buat, cari dulu. Macam kita belajar ilmu kebal lah. Tok guru ni dia pok, dia tetap belakang kawan ni, tak putih, kena giliran kita. Tok guru ngasah barang dah. Saya rasa lari dulu lah. Bukan aku nak hidup lagi, boleh tegur tak ke putih tengkuk orang. Soal keyakinan cerita lain, cerita ilmu tadi cerita lain. Ingat agama ni semua orang macam yang tiga yang kabadi tu, tak semua juga. Bukan, hatta suruh Sami Belu pun cucuk pun dia pun tak berani juga. Bukan, jadi mana tahap tu? Tahap itu Allah bagi. Kenapa Allah bagi? Itu dipanggil irhas. Perkara yang luar biasa berlaku pada orang kafir sebab Allah nak menguji kita, menguji iman kita. Yang kata kita goyang iman kita, bolehkah? Cuba tok guru kita buat, boleh ke? Dah situ dah goyang dah. Sebab kita bukan uji bentuk itu. Mana itu dia menguji kita bahawa tetap macam mana ganjil pun dia salah. Perkara yang luar biasa berlaku kepada orang fasik, dia Islam, itu dipanggil istidraj. Dia ni memang jahat, buat macam-macam jahat jenayah, tapi hidupnya mewah. Semayang pun tidak, kereta bertukar, bisnes maju, bertanding pilihan raya menang pula, tapi jahat. Kita berbuihlah doa, tak mahu jatuh juga, tapi dia naik juga. Itu istidraj. Dia boleh kata, tengoklah orang-orang alim, kalah juga. Doa macam mana, tengok aku. Allah bagi juga. Betul, Allah bagi supaya kamu lebih fasik.
Kamu lebih sombong lagi, makin sombong. Mana jangan ingat dia tu betul semua. Tak. Sebab Allah uji dia. Fir'aun bersin pun tidak, tak pernah sakit. Apakah Fir'aun tu betul? Mengaku Tuhan. Iblis pun terkejut dengan Fir'aun. Iblis pun takut dengan Fir'aun. Dia mengaku Allah Tuhan, Iblis. Cuma dia ingkar je. Tapi Fir'aun mengaku Tuhan betul. Ini teruk. Maka dia pun tak berani dengan Fir'aun. Lagi hebat. Bukan? Jadi maknanya apabila kita ini matilah amal yang soleh, kena ada buatlah apa bendanya. Amal soleh yang masa kita hidup kita buat. Dah mati ni benda tu tak ada dah. Ini rangkaian dia baca Quran. Yang ini Masya Allah tuan-tuan, kalau boleh buat ni, boleh wujudkan satu madrasah ma'at tahfiz, ini berkembang ni lagi ramai lagi banyak. Tak ada susah nak minta sedekah dengan orang. Saya kata RM10 sebulan ni pun dah cukup dah. Kalau dah ada lagi ramai ni, maknanya orang ni saya rasa RM10 sebulan tak ada berat bagi dia. RM10 sehari boleh buat masjid, tekan sebulan RM10. Baca Quran pula 1 juzuk sehari. Berat ustaz, saya sibuk. Okey, 3 hari juzuk. Okey, tak boleh seminggu juzuk. Mana dapat khatam 4 kali jadilah sebulan. Cara rangkaian tadi ni. Tak boleh juga sebulan juzuk. Tak boleh juga kita ambil 3 bulan sejuzuk. Tekan tak boleh lagi. Tak boleh juga kita ambil setahun 2 juzuk. Tak boleh juga carilah setahun sejuzuk. Tak boleh cari mana tahun ambil sejuzuk. Tak boleh juga seumur hidup. Tak boleh juga jangan hidup. Itu berat lah tu, bukan? Mesti boleh punya. Jadi maknanya kalau ibarat, kalau dah ada berlapis, sekali satu kumpulan itu dah ramai yang membaca tadi, kata rangkaian tadi 20 tempat. Mungkin orang yang dia amanahkan juzuk pertama tak boleh baca, karya lain pula yang dia baca juzuk satu pula. Jadi maknanya dia boleh touch juga. Dia touch. Sebab kita ni bercakap atas dasar jamaah tadi. Jemaah kita bukan karya Sabirin saja, tapi kita ada rangkaian dengan jemaah lain. Sebab ini tempat mengajar. Mungkin ustaz lain pun begitu juga. Jadi bermakna dah banyak dah. Saya rasa orang Islam tak ada susah untuk nak meruntuhkan kebatilan yang ada. Sebab memang Nabi lahir meruntuhkan kebatilan. Sebab Nabi lahir tuan-tuan, bila malam tu Nabi lahir sahaja, orang musyrikin masuk dalam Masjidil Haram, di keliling Kaabah itu banyak berhala-berhala, semua berhala tumbang. Macam dipukul ribut taufan dengan lahirnya Muhammad. Sebelum 40 tahun lagi kebatilan sudah runtuh. Belum Nabi diangkat menjadi rasul, baru lahir sahaja. Istana Parsi, Irwan Kisra nama dia, yang ada 14 hanjung, bergegar istana itu, yang menyebabkan runtuh 14 hanjung tadi dengan sebab lahir Nabi. Dan tasik depan rumah yang punya besar, tertimbus tasik itu. Api yang disembah oleh orang Majusi yang tak pernah padam beribu tahun, padam api itu dengan kelahiran Muhammad itu sendiri. Itu belum cerita benda luar biasa yang mana Siti Aminah mimpi lahir Muhammad dengan cahaya. Yang Siti Aminah mengandung Muhammad tak ada rasa letih, tak ada lawyer, tak ada nak marah, sebab ini mengandung manusia yang akan bawa rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tekan kita tak boleh nak faham lagi macam mana kita ni nak ke arah yang qudwah tadi dah ada dah. Sebab kita dah ada pilihan. Dulu kita tak ada pilihan. Kan tak ada pilihan orang yang baik. Dulu dia memimpin jadi imam tak boleh. Sebab apa? Memang tak ada pilihan. Tetapi sekarang dah ada yang boleh mentadbir, boleh jadi imam, boleh ceramah. Masya Allah. Kalau tak ada lagi yang terbaik, jangan harap kita nak dapat ke arah yang qudwah yang baik. Sebab inilah peluang. Kita ni jangan jadi macam kepimpinan ayam jantan. Ayam jantan ni tuan-tuan, dia berkokok pukul 5. Kenapa pukul 5? Itu tradisi dia. Sebab dia nak kejut tuan rumah ini bangun awal, supaya boleh bangun subuh. Tuan dengan pokok, semua ayam pun sahut satu kampung. Semua orang bangun pergi masjid, penuhlah masjid orang semayang. Kemudian ayam ni pula ada faedah dia. Sebab bila tuan bangun awal, balik masjid, pergi ke dapur, tengok nasi sejuk, ampas kelapa, buka reban, campak, rakyat dia boleh makan. Itu kebinaan jantan. Dah 4-5 tahun dah dia berkokok pukul 5. Tah macam mana dia tersilap lah berkokok. Sebab apa? Dia letih sangat, mesyuarat kerja banyak. Pukul 6 dah tidur dah. Tidur dia pun terjaga, ingat pukul 5.
Rupa baru pukul 10. Dia jam tak ada. Dia berkokok, dia bantai je. Bila berkokok 3 kali ayam lain tak sahut. Ini dia nyanyuk ayam ni. Dia pun tahu silap, dia pun tidur balik. Tapi tuan ayam tadi pantang aku ayam berkokok pukul 10. Alamat engkau pendek umur. Sebab kokok pukul 10 ni mendoakan tuannya mati awal. Tak tahu hadis mana dia dapat. Maka ayam itulah disembelih pada besoknya itu. 2 biji kelapa punya lemak rendang pedas. Maka makanlah 5-6 beranak. Sedawa. Lepas isyak tidurlah lenanya. Besok tak bangun subuh sebab ayam tidak berkokok lagi. Sekarang siapa patut kena sembelih? Kalau setakat sekali silap kita boleh maafkan. Tapi ayam ni dah banyak benar silap dia. Dah banyak benar dah berkokok pukul 10, pukul 9. Dan ayam lain pun dah banyak dah nyanyuk dah ngikut kokok dia. Ayam lain pun dah banyak dah berkokok, dah banyak betul dah nyanyuk ayam ni. Cari ayam lain lah. Banyak ayam lain sebenarnya. Bukan, reban boleh pakai reban yang sama. Cuma tukar ayam je. Bukan. Sebab ayam ni pun dah tua benar dah. Kita pun nak tunggu lama tak tahu dia tak mati-mati. Nak sembelih daging dah liat. Nak jual orang tak nak beli. Jadi tengah boleh tukar ayam ni kita tukar lah. Sebab ayam ni kadang-kadang nampak dia macam dah tak nyanyuk dah. Tapi sebenarnya dia nyanyuk. Dia nyanyuk. Dia dah berkokok pukul 8 malam lah. Pukul 9 lah berkokok macam-macam. Dia pergi masjid berkokok juga. Lu tak pernah pergi masjid pun. Dia berkokok sana, berkokok sini. Semua berkokok dah. Bukan? Jadi nampak kokok dia tak betul dah nyanyuk dah. Kita cari yang lain dah. Kalau tentuan sendiri pun tak cari juga besok. Bukan ayam kena sembelih, kita pula kena sembelih. Bukan? Jadi faham-faham lah tu. Saya cerita ayam, bukan cerita lain. Tentuan faham lain tak kisahlah. Bukan? Ini rakam ni. Mana saya cakap ayam. Buat ayam. Tentuan nak faham lain terpulang lah. Ayam ni banyak macam ni ayam. Bukan? Jadi kita pun tentu nak ayam yang elok. Bukan? Yang berkokok pukul 5 kita bangun subuh, boleh ibadat kepada Allah. Bukan? Ayam tu boleh makan lagi, kita campur ampah kelapa. Besok kita makan pula anak ayam dah jadi besar dengan sebab dia berkokok tadi. Bukan? Tapi kadang-kadang kita bagi makan ayam ampah kelapa, tapi ayam tu dijual, dia sapu juga ayam tu. Bukan? Dijual pula masuk poket dia. Kita pun tak dapat makan juga ayam tu. Bukan? Itu faham lah tu. Tentuan janggut pun dah putih dah. Kan tak faham lagi. Kan dulu kepala putih dah, gigi pun dah tak ada dah. Nak makan pun tak banyak mana. Ini kita ni mikirkan anak-anak cucu nak makan. Anak-anak cucu kita ni tak lama bila kita dapat menyediakan wadah ini, insya-Allah bila kita mati, masya-Allah kita dapat jariah amal soleh. Amal soleh dia dapat tadi tuan-tuan. Ini bukan susah sangat. Bukan, kita nak orang yang baik. Kita ni orang semayang, lantik orang yang semayang. Lantik orang yang semayang pun hari pergi masjid. Lantik orang yang boleh jadi imam. Bukan? Jadi mana tapisan-tapisan tu banyak. Yang boleh mana kita melihat ke arah qudwah yang lebih baik itu sendiri. Itu. Dan yang berikutnya ada 4 tadi, iaitu yang ketiganya meninggalkan benda yang haram. Husnul khatimah. Apa benda haram? Kita orang masjid ni kita tak buat dah judi-judi tu, tak main, dah tinggal lama dah. Kalau buatlah, tapi mungkin tak buat langsung pun. Minum arak tak pernah. Tapi meninggalkan benda haram apa dia? Haram mulut kita bercakap benda-benda menipu, fitnah, mengumpat orang. Cuma tanya kita, bila last kita mengumpat orang? Oh, saya ustaz last kali pergi haji tahun 2010. Itulah start tu tak ada dah. Saya jaga mulut. Alhamdulillah, husnul khatimah. Bila lahnya tadi sebelum subuh. Kadang-kadang jumpa assalamualaikum je betul. Dah mula dah. Bukan? Jadi maknanya mulut kita jaga, telinga kita jaga, tidak melakukan benda yang haram. Pakaian kita. Kemudian ringkasnya yang keempat, meninggalkan benda subhah. Benda subhah ni halal pun tidak, haram pun tidak, tak jelas. Tinggalkan, lagi bagus. Sebab ada ulama kata benda itu haram. Ada ulama kata harus. Ada ulama ni kata makruh. Ada ulama ni kata pula, banyak ulama ni kata dia tak kata pun. Makna ini ulama yang dia tak cakap apa pun. Jadi kita pun senang tinggalkan. Habis cerita. Contoh dalam bab pakaian. Walaupun di rumah kadang-kadang cuci mentokah,
kita pakai seluar pendek yang bawah lutut sejengkal. Masa cuci metoka atas tu halal, bila dicuci tayar haram, nampak lutut dia. Ini seluar halal haram, jadi subhah. Sebab apa? Bila di rumah je kita pakai tidur di rumah. Umur 70 lebih bukan apa, takut terlentang-terlentang berbuih mulut mati kita. Ramai orang masjid datang, ya Allah Pak Haji ni di rumah, aku tengok pergi masjid hebat dia, di rumah seluar belang ni dia pakainya, seluar pendek macam ni dia pakai. Jadi mana aib kita? Aib tu mana jangan kita buka ruang fitnah. Ruang fitnah ni macam-macam, bukan dari segi makan minum kita, bukan macam ikan rebus tu tak ada ulama. Dulu ada ulama kata haram, dah lama dah kata tu, tapi sekarang tak ada ulang. Dulu Datuk Seri kamu pun cakap gitu juga. Sebab ikan rebus tu kalau lebarnya 4 jari, tahi dia besar ibu jari kaki, dia kukuh tu tak buang tahi. Kemudian dalam bakul tu 100 ekor, dia kukuh steam, dalam steam tu pula ada lagi 100 bakul. Dia press tu, masak ikan tu, dia masak ikan itu dengan tahi-tahi mesra dalam daging tadi. Belilah dalam 2 kilo. Orang rumah dia basuh, bersih tapi tak suci, sebab dia ada najis. Kita pun goreng dan dia ni tangan kata goreng, makan begitu tak boleh makan lah. Dia kira masak lah, dia goreng, buat gula tauco, tahu timun, tahu cili muda, makan tak habis. Malam tu peram semalam gula tauco, besok nasi panas berasap, kuah dia sejuk, Masya Allah, sedap. Makan 2 pinggan, bila bang masjid dah tak pergi dah, sebab dalam tu dah ada najis. Ini yang sekarang ni makanan keberkatan itu. Saya bercakap dalam konteks najis. Saya bukan mufti nak kata benda tu haram nanti menjadi isu pula, bukan. Tapi benda ni tak tahu halal haram, elok tinggal habis cerita. Sebab ikan lain banyak, tak ada mati kita tak makan ikan tu. Kenapa dia lemah, dah seminggu tak makan garbus. Tak, banyak ikan lain lagi. Kalau nak juga beli ikan kembung, elok buang tahi, kukuh sini lagi, sedap juga. Ada juga ujung tu sedap juga, tapi tak sedap macam yang ada tahi tu. Itu sedap sebab ada tahi dia. Itu sebab ada sedap, bukan? Jadi orang masjid tak beli benda ni, tak beli dah. Kalau ada kedai tu memang majoriti dia orang Islam beli kedai dia. Orang kedai jangan beli ikan rebus ni, sebab orang bila ada jual dia beli. Jadi mana dia nak menjaga yang membeli tadi orang Islam sebab bersih makanan dia. Ini pun fardu kifayah bagi orang kedai. Orang kedai pun kena ada ilmu. Dia tak beli ikan rebus ni sebab dia tahu kampung tu orang Melayu. Dia nak mengambil ikan tu betul-betul, takut patah nanti, bukan? Takut patah nanti. Mana sedap ikan tu. Jadi kalau tentuan tu tak makan, alhamdulillah. Kalau dah makan tu elok tinggalkan. Tapi nak makan juga, saya tak kata benda tu haram, tapi ada ulama kata haram. Datuk Ali Singapura dia kata haram. Bagi dia tak makan lah. Bagi saya tak makan, sebab boleh menimbulkan fitnah. Ustaz pun beli, dah ramai orang beli pula. Jadi elok kita tak beli. Lama-lama langsung pun, sebab yang berlaku banyak orang Melayu biar bankrupt. Sebab inilah akibat bila makanan kita bukan kita yang buat. Saya pergi Tanjung Karang, pergi Rumah Abang Tul Intan, singgah memang di pasar tu ada orang Melayu, dia buang tahi, dia ikan rebus dalam plastik, dia buat elok, dalam adalah RM6, RM7. Tak apalah RM10, benda tu bersih, tapi taklah sedap macam mana yang tahi ini tadi. Tapi lama-lama jadi sedap juga. Dia jadi sedap. Mula-mula tu lidah tu tak berapa, tapi dah lama biasa jadi sedap lah. Sebab mula-mula tu sebab peralihan itu. Saya tak kata tuan-tuan makan, saya yakin tuan-tuan tak beli dah benda-benda seperti itu. Benda-benda yang kita kata subhah. Subhah ni dari segi pergaulan pula. Pergaulan. Saya kalau dulu bila pergi Geluk, dulu shopping komplek Geluk lah 80-an. Kalau boleh masuk Geluk tu kira hebat. Resit tu simpan dulu. Jarang orang masuk Geluk. Sekarang Geluk pun tak ada dah. Dulu tak ada Loten, tak ada Mek Beli, Wan Utama. Sekarang ni dah ada dah. Saya dulu bila pergi Geluk, parking dekat Coliseum tu. Bila sepak parking, kebetulan elok parking nak keluar, orang panggung keluar. Lebih baik saya tak keluar.
duduk dalam kereta. Kalau saya keluar juga, sama-sama keroh jalan, anak murid tengok seberang jalan, dia tak tanya kita besok, Ustaz syok wayang dulu, bila pula aku tengok wayang? Sebab kita kadang-kadang tak tahu apa tanggapan orang. Jangan buka ruang, yang tak buka pun jadi fitnah. Itu sebab Nabi sendiri ketika datang subuh ke masjid bersama dengan Siti Aisyah, oleh kerana awal sangat, maka Aisyah takut duduk seorang-seorang tempat orang perempuan. Macam sekarang tempat orang perempuan tu jauh tu, kena pula letak ke itu kereta jenazah. Memang takutlah makcik tu, bukan? Jadi temankan Nabi, sembang wayang sunat, baca Quran. Bila agak-agak sahabat pun datang, Nabi keluar dari tempat muslimat tadi. Maka sahabat tadi Nabi panggil, tadi kamu dengar aku bersembang tadi? Dengar ya Rasulullah, aku tadi bersembang dengan Siti Aisyah, isteri aku. Wanita lain belum datang. Sebab dia takut. Ya Rasulullah, aku takkan nak sangka tak elok denganmu. Ya Rasulullah, engkau manusia yang maksum. Ya, sebab sekarang kau baik dengan aku. Nanti kalau kau tak baik dengan aku, kau tuduh macam-macam. Sebab aku cerita tadi Aisyah yang bercakap dengan aku. Nampak? Jadi maknanya jangan buka ruang. Macam contoh, saya kalau mengambil anak buah perempuan umur 22 tahun, belajar non Johor, naik bas budaya, bapak tak ada masa, suruh saya ambil. Anak buah tu wali, kita wali. Bila turun bas tanya, dah makan belum pakcik? Jom kita makan. Masuk restoran, ada pula 4-5 orang pakai lebah Jemaah As-Sabirin. Dia tengok tadi, saya kena Assalamualaikum Tuan Haji, ini anak buah, anak abang balik dari Johor belajar sana jadi arkitek, nak hantar ni balik Ipoh ni. Kalau saya makan buat tak reti je, orang tengok tu, dia mula balik buat cerita, aku tengok ustaz dah kahwin lain. Muda lagi perempuan cantik. Kau tak percaya, kau tanya mak pada masa itu. Kami bertiga tengok, masuk Facebook pula. Hari ni gambar tak ada, Ustaz set dalam kamera ya. Bila masuk dah tersebar Ustaz Syahabuddin kahwin lain. Balik rumah mengamuk isteri, mengamuk yang kosong sebab tak kahwin. Baik aku kahwin betul, mengamuk pulang mudah, bukan? Jadi jangan buka ruang fitnah. Jangan buka, kita kena cerita dengan orang. Sebab apa? Fitnah banyak sekarang ini, banyak fitnah. Ni nak pilihan raya, Masya Allah tuan-tuan, kena jagalah kamera sentiasa dalam poket masing-masing. Dulu kamera tuan-tuan dalam 100 orang seorang ada buat kamera, bergantung kat dada. Nah, punya ini dia punya besar macam TV dulu kamera dia. Sekarang kecil handphone dia, Masya Allah, boleh tangkap dalam handphone, boleh send terus. Sebab dalam handphone tu ada internet apa semua, boleh terus tersebar dalam masa tak sampai bilang tak sampai 10. Kita pun tak tahu. Orang lain lebih tahu daripada kita. Ini sebab jangan buka ruang. Atau sebab benda-benda subhah ini sebenarnya kita kena jaga. Kena jaga. Sekarang insya-Allah dengan ilmu, insya-Allah kita dah dapat dah yang mana yang baik, mana yang buruk, kita tinggalkan. Jadi wallahu a'lam. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa rabbul arsyil azim al-malikul quddusus salamul mu'minun wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, pada pagi yang bersih ni benih ini ya Allah, Ku menyaksikan segelintir hamba-Mu ya Allah sedang menadah tangan ke langit mengharapkan rahmat keridhaan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, di kalangan kami ada orang tua yang dah banyak amal ibadat ya Allah, ada orang kaya berharta banyak zakat dan sedekahnya, ada orang berilmu yang banyak menaburkan ilmunya, ada orang muda yang kuat amalnya, ada wanita yang telah banyak melahirkan zuriat yang soleh dan salihah, dan ada kanak-kanak yang tidak berdosa. Allahumma ya Allah, Ku jadikanlah pertemuan kami ini ya Allah lengkap melengkap di antara kami ya Allah, sempurna menyempurna di antara kami ya Allah. Kau bantulah kami ya Allah, Kau tolonglah kami ya Allah dalam untuk melengkapkan hidup kami ya Allah. Yang tidak berilmu Kau beri ilmu ya Allah, yang berilmu Kau berilah kekuatan kesihatan untuk menaburkan ilmu ya Allah, yang kaya Kau tambah kekayaan mereka untuk mereka banyak berzakat dan sedekah ya Allah, yang ibu-ibu banyak kesihatan mereka untuk mendidik anak-anak mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau jadikanlah pertemuan kami ini ya Allah pertemuan orang-orang yang muttaqin, yang mampu melahirkan insan bertakwa kepada-Mu ya Allah.
Kau jadikanlah perpisahan kami ya Allah perpisahan yang keredai. Kau bekalkan hidayah petunjuk keselamatanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Kau ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami terlalu banyak ya Allah. Kau ampunlah kelalaian kami ya Allah, kealfaan kami ya Allah. Kadang-kadang kami menyangka amal kami banyak ya Allah, sedekah kami banyak ya Allah. Kau bantulah kami ya Allah. Sekami mengaku kekurangan kami ya Allah, kami dapat menambahkan lagi amalan-amalan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau panjangkanlah umur kami dalam taat kepadamu ya Allah. Kau panjangkanlah umur keluarga kami ya Allah, isteri, suami, anak-anak, menantu, cucu-cucu kami ya Allah dalam amal yang salih. Allahumma ya Allah, Kau ampun dosa ibu bapa kami ya Allah. Kau ampun dosa ibu mertua pak mertua kami ya Allah, yang telah melahirkan isteri suami kami ya Allah, yang Kau halalkan kami hidup bersama ya Allah. Kau kurniakan beberapa orang zuriat penyambung kasih sayang kami ya Allah. Mereka zuriat kami ya Allah, mereka pewaris kami ya Allah. Kau bentuklah keluarga kami ya Allah yang sentiasa bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau murah rezeki kami yang halal, yang berterusan, kesihatan yang berpanjangan. Jauhkanlah kami penyakit yang menderita ya Allah. Yang sakit Kau sembuhkanlah ya Allah. Yang uzur Kau berilah kekuatan ya Allah. Yang belum mendapat jodoh Kau jodohkan ya Allah. Yang belum dapat zuriat Kau dapatkan zuriat untuk mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau tenangkanlah hati kami dalam kehidupan kami ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa a'malana wa du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.